Alhamdulillah selesai sudah perasmian persidangan agung pertama Parti Bumiputera Perkasa Malaysia ataupun Putera, dan saya telah menyampaikan ucapan dasar. Pertama, ucapan perasmian, ucapan dasar bertajuk bersih dan bermoral. Kenapa saya pilih bersih dan bermoral? Kerana secara ringkasnya, semua kemelut kepimpinan dan krisis politik yang terlibat di kalangan umat Melayu Islam ialah timbul daripada kepimpinan yang tidak bersih dan tidak bermoral. Dan tidak bersih dan tidak bermoral inilah sebenarnya punca rakyat memberontak, guling-mengguling, dan rakyat hidup dalam derita ialah kerana kepimpinan yang tidak bersih dan tidak bermoral. Dan saya telah beri penekanan dalam ucapan dasar saya dengan memberi gambaran betapa hebatnya negara kita Malaysia. Sebuah negara yang tidak besar, tapi pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala keistimewaan, dengan cuaca tropika, pantai-pantai, sungai-sungai, bukit-bukit, dan kita mempunyai segala-galanya. Minyak, gas, pengekspor getah, pengekspor kelapa sawit yang terbesar, ada macam-macam galian, termasuk biji, emas, sebut saja. Rakyat hanya 32 juta. Tapi kenapa tidak sedikit rakyat masih lagi miskin? Negara lain tak ada apa pun. Singapura tak ada apa. Di Timur Tengah hanya negara ada minyak, pokok sebatang pun tak ada. Negara-negara Eropah Timur tak ada apa pun. Dan kita tengok negara-negara lain yang penduduknya begitu besar jumlahnya. China, India, jumlah penduduk 1 bilion lebih. Kita 32 juta orang. Hasil masyhur kaya. Tapi kenapa kita jadi macam ni? Kalau kita ambil perbandingan negara yang maju, Norway ke Finland ke New Zealand ke, yang tidak Islam, dengan negara kita yang ada macam-macam, terbanding dengan Singapura, puncanya kerana pemimpin yang tidak bersih, pemimpin yang tidak bermoral. Selagi kita dan rakyat tidak angkat pemimpin dan parti yang bersih dan bermoral, krisis dan isu-isu yang seperti kita lihat sekarang ini akan berterusan. Dan kalau kita bersih dan bermoral, orang-orang bukan Melayu, orang-orang bukan Islam pun, bukan kaum Bumiputera pun akan menyokong kita. Mereka akan pandang mulia kepada Islam. Mereka akan pandang mulia kepada kaum Melayu, termasuk kaum pribumi. Tetapi kalau kita tengok pemimpin bersifat haprak, ego, mewah, rasuah, salah guna kuasa, maka kaki tangan kerajaan pun ikut sama, rakyat pun ikut sama. Kerana bila pepatah kata, guru kecil berdiri, murid kecil berlari. Inilah yang saya cuba nak sampaikan, dan inilah juga menyebabkan lahirnya Parti Putera. Ialah nak mengembalikan semula iltizam politik umat Melayu Islam, berteraskan kepada kepimpinan yang bersih dan bermoral. Okey. Lagi? Masa apa sebenarnya hari? Strategi. Ya, kita sudah pun mula mengorak langkah persiapan menghadapi pilihan raya. Tetapi maklum sajalah pilihan raya ni detailnya dia ada kena-mengena dengan strategi kita menghadapi pilihan raya. Jadi tak dapat saya nak dedahkan semua sekali
Cuma cukup sekadar saya mengatakan dalam ucapan tadi, kita dah kena pasti 40 parlimen, tetapi 25 yang dah kita muktamadkan. 15 lagi, belum lagi kita muktamadkan. Bergantung kepada prestasi dan calon-calon yang kita kena pasti. Tapi 25 Alhamdulillah dah muktamad, dan negeri-negeri pun, calon-calon tu pun sudah kita kena pasti, tapi tidak banyak. Dikecuali Kelantan. Kerana target kita di Kelantan, seperti yang saya umum tadi, kita nak merampas Kelantan daripada kerajaan sekarang. Demi nasib masa depan rakyat Kelantan pada masa depan. Setelah dibelenggu dengan politik haprak selama 30 tahun. So maknanya Putra akan bersendirian, tidak kata nak join coalition grand sebagaimana yang Putra tidak akan menyertai mana-mana kumpulan. Kita akan jadi kuasa ketiga, tidak terikat dengan mana-mana pihak buat masa ini. Tetapi dari segi kerjasama pilihan raya, maknanya kalau ada pihak ingin bekerjasama, kita akan kaji. Tetapi menyertai blok tak ada. Maknanya Putra tidak akan menyertai blok PN, blok MN, blok PH, tak ada. Tapi untuk bekerjasama dari segi pilihan raya di kawasan-kawasan tertentu, jika ada pihak ingin bekerjasama, kita sedia mengkaji. pihak ni PN ataupun MN ataupun Kita terbuka pada semua pihak. Atas dasar kerjasama dengan kerjasama pilihan raya untuk tidak bertembung dari segi pilihan raya. Menyertai blok tidak. Sebab kita tidak tak nak terikat. Macam PN, dia ada MCA, ada gerakan. PH, dia ada DAP. Bersatu pun dah dibuka pada bukan Melayu. Fikir mati racial. Jadi kita tak nak terikat semua ni. Atas nama blok parti. Kita nak bebas dan solo. Okey, lagi. 25 kawasan yang dah dikena pasti tadi tu boleh senang. Apa dia? 25 kawasan yang dah kena pasti tadi tu antara tu apa? Kita tak boleh sebut. Kita tak nak dedah. Ini sulit lagi. Sebab strategi pilihan raya. Nama kawasan ini hanya diketahui sebaik saja selesai penamaan calon. I'm not going to declare. Setakat ini lah. Unless Dewan Tertinggi putus. Bila tiba masa umum. But now, tak boleh. So, satu lagi, saya minta media dapat beri coverage 10 usul yang kita petang ini, iaitu usul ucapan terima kasih, ucapan dasar Presiden, dan dalam ucapan dasar usul tu ada 10 perkara. Dirangkum sekali sebab kita tak ada masa. Persidangannya 1 hari, ini saja dibenar oleh ROS. Malah perwakilan pun terhad 250. Sepatutnya 1,200 orang. Itu pun ramai juga yang datang melebihi target, tetapi nasib baiklah Dewan Besar dapat kita tentukan penjarakan sosial. Datuk yang tadi kata nak rampas apa Kelantan daripada PAS tu, apa antara strategi utama kalau boleh Datuk? Ada apa dia? Yang untuk rampas Kelantan daripada PAS tu, apa antara strategi utama yang Strategi utama. Antara strategi, jika ada parti-parti lain yang tidak terlibat dah, parti-parti lain yang ingin melihat untuk mengubah Kelantan, kita sedia bekerjasama dari segi pembahagian kursi supaya tidak bertembung 3-4 penjuru. Itu saya, setakat itu saya boleh kata. Tapi kalau tidak ada 4-5 penjuru pun kita akan bertanding. Mana strategi Putra bertanding lebih kursi sebagai memberi keyakinan kepada rakyat untuk kita menubuh kerajaan. Mana Kelantan ada 45 dun. Setidak-tidaknya kita akan bertanding 30 dun. Nak tubuh kerajaan sekurang-kurangnya 23 dun. Baru kita boleh tubuh kerajaan. So kita bertanding 30, 35 ataupun 40, 45 kursi. InsyaAllah. So, tolong hurai sikit ucapan dasar saya. Saya dah letak dengan jelas dah.
See? Malu. Amat memalukan. Jadi betul-betul asasnya ialah kepimpinan. Integriti. Kalau kita buka kitab pun, memang disebut oleh ulama muktabar. Segala-galanya kepimpinan. Orang berontak, orang jatuh kerajaan, orang membunuh. Krisis politik. Semua kata pimpinan. Dan yang ada sekarang ni, muka-muka lama. Bertukar parti. Tak puas-puas lagi. Mereka ni. Dan terus berebut kuasa. Percayalah. Pemimpin yang duduk dalam mahligai besar. Nescaya tidak ada elitisan politik. Untuk bangsanya. Terimalah hakikat. Yang kedua. Yang duk menipu ni. Yang rasuah ni. Yang bohong ni. Yang berpendidikan tinggi. Macam rasuah berskala besar. You ingat orang kampung. Boleh tak buat? Tak boleh. Chartered accountant. Graduate. Berusaha tinggi-tinggi. Ada kuasa. Dan mereka lah yang melakukan semua penyalahgunaan kuasa ni. Bukan orang bawah. Orang rakyat biasa curi telur ayam je. Okey. So, terima kasihlah. Nak dengar perbahasan boleh terbuka. Dalam mula bahasa.